Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kawan-kawan. Alhamdulillah dapat kita bertemu sekali lagi di Cik Cuk Channel. Hari ini kita akan berkongsi satu lagi resipi legend yang amat digemari oleh berbilang bangsa, iaitu cakui. Tapi hari ini saya akan berkongsi dengan kawan-kawan cakui berkhasiat. Jom kita lihat apakah bahan-bahan dan cara membuatnya. Bahan-bahan untuk membuat cakui sihat adalah 300 gram tepung gandum, 1 sudut teh garam, 1,5 sudut teh gula pasir, 1 sudut teh kita panggil instant yeast lah ya, 1 sudut teh sodium bicarbonate ataupun kita panggil soda kuning, 1 biji telur dan susu suam sebanyak 140 ml bersamaan dengan 3/4 cawan. Kita juga memerlukan sedikit minyak untuk kita sapu kepada adunan kita nanti dan juga bijan sebagai hiasan. Bijan ni pastikan kita dah sangai atau kita punya ragi bersama dengan gula sehingga hancur ya. Kemudian kita akan ketepikan dan tutup. Kita rehatkan selama 5 minit. Tepung gandum serbaguna dan sodium bicarbonate ataupun kuih soda dan garam kita akan kita kata ayak lah ya. Setelah tepung diayak ya, kita masukkan telur sebiji. Kawan-kawan lihat ya, sekarang kita punya yeast tu atau ragi tu telah kembang kan. Jadi kalau macam ni maknanya kita punya adunan tu dah sedia untuk dipakai. Jadi kita gaulkan dan curahkan ke dalam kita punya adunan ya. Dan kita gunakan spatula dulu untuk menggaul. Untuk campuran susu ni, kawan-kawan boleh gunakan susu segar ataupun susu tin yang cair itu ataupun susu tepung ya, yang dibancuhlah dengan air suam ya. Tapi pastikan susu yang kita nak gunakan tu mestilah yang suam supaya kita punya kita punya yeast tu nanti cepat kembang lah ya. Setelah adunan kita dah jadi macam ini ya, jadi kita akan gunakan tangan lah untuk menguli ya. Kita akan ulilah kita punya dough ni sehingga dianya tidak melekat di tangan lagi ya. Setelah dough ni tidak lagi lekat di tangan kita kan, tak ada lekat dah kan macam ni. Jadi kita berhentilah menguli. Okey, ni yang saya kata kita perlukan minyak tu kan. Jadi bubuh sikit minyak di tangan dan kita lumur kita punya adunan ni dengan minyak. Lepas tu kita ambil satu bekas yang boleh ditutup, kita letak. Tutup dough ini dan kita rehatkan selama 30 minit ya. Pas kita perap kita punya adunan ni, macam ni lah rupa dia ya. Kita akan kita panggil taburkan tepung gandum di permukaan tempat kerja kita. Tangan kita ni kita kena lumurkan dengan tepung dan kita akan ambil kita punya adunan ni ya. Kalau tangan melekat, ambil tepung lagi ya. Taburkan juga kita punya tepung gandum ni. Kita akan panjangkan adunan kita ni.
kita cuma buat macam ni je kawan-kawan ya. Letak dekat kita punya tangan, tapak tangan ni. Lepas tu kita buat. Kita tarik. Okey, macam tu. Okey. Lepas tu kita ulanglah buat. Jadi kan sebabkan saya punya kawasan ni tempat kerjanya kecil, jadi kita buat macam tu sajalah. Okey, dan lagi sama rata, gunakan tapak tangan. Kita buat macam tu. Okey, kita tak payah lagi uli ya, selepas kita dah simpankan ataupun kita peram kita punya tepung ni tadi ya. Kita bagi kita punya kuih ni nampak lurus lah ya. Lepas tu kita canai. Canai dia, bagi dia jadi 1 cm. Akan potong dia sebesar 2 jari. Jadi macam ni lah. Okey. Lidi ni saya bubuh air, kita letak macam ni ya. Tekan ya. Okay, tekan. Selang-selang lah ya. Tekan macam ni. Ini kita terbalikkan macam tu. Balikkan. Yang ada air ni biar satu, yang lagi satu tu kita terbalikkan. Okey. Dan kita punya lidi juga pegang, tekan tengah-tengah dia. Macam tu. Ni pun tekan tengah. Tekan tengah ya. Bahagikan dia jadi 2 ya. Kita tak nak besar sangat. Kita bahagi 2. Bagi 2 macam ni. Tepi dia ni kita bagi sama rata ya. Sama saiz lah. Okey, macam tu. Lepas tu kawan-kawan, tepi-tepi ni kita akan cantumkan dia. Macam kita kita picitkan dia. Kalau melekat macam ni, kita ambil tepung buah jari kita, kita picit. Okey. Kita akan bubuh bahagian yang sisi ni, bijan. Macam tu. Tu, sekarang sebelah ini pula. Kita punya dough ni lembut kan, jadi kena berhati-hati sikit lah pegang dia. Jadi macam ni lah kita punya dough dah ada bijan ya. Dan kita ulang-ulang lah buat begini sehingga semuanya habis ya. Inilah hasil kuih cakwe berkhasiat yang akan kita goreng ya. Kita memerlukan minyak yang banyak ya untuk menggoreng kuih ini kerana kita menggunakan deep frying method ya. Kawan-kawan, untuk menggoreng kuih kita ni, kita memerlukan api yang sedang-sedang ya. Tak boleh api kecil ya, dia kena api yang sedang-sedang. Sebab kalau tidak dia tak akan kembung lah dengan cantiknya ya. Masuk lagi satu ya. Jadi kuih kita yang ini dah masak dah, kita angkat ya. Kita ulang-ulang dah buat begini sehingga semuanya habis ya. Inilah hasil kuih cakwe berkhasiat yang telah kita jaya buat. Dan kawan-kawan tentu nak lihat bagaimanakah keadaan dalam kuih kita ni kan. Okey, saya buka. Kawan-kawan lihat ya. Dia berongga kan. Macam tu ya. Berongga dan lembut lah ya. Di dalamnya lembut, luarnya rangup.
Rasanya manis, berlemak sebab kita dah bubuh susu dan baunya pun harum. Cakui ini memang enak, ya. Saya ingin ucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua kawan-kawan yang sudi mengikuti video ini sehingga tamat. Hingga bertemu di video yang akan datang, saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye kawan-kawan.